Jadi sebab itu hari ini, bagaimana hari ini kita lihat bangsa asing yang tidak menghormati kita punya perlembagaan. Kalau itulah pemimpin yang kita tunggu-tunggu untuk menjadi pemerintah. Satu video perkongsian daripada Yusuf Azmi, iaitu pengerusi Persatuan Pengguna Semboyan 1 Malaysia yang tular di media sosial, telah mengundang pelbagai respon daripada netizen. Saudara Yusuf Azmi yang sudah pun berkampung di pekarangan Istana Negara meluahkan pendapatnya dan berharap perjalanan pembentukan kerajaan berjalan lancar demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Hari ini sebahagian daripada segelintir daripada parti-parti yang telah menang kerusi, yang hari ini mereka sudah mula menunjukkan taring, menunjukkan taring seolah-olah tidak menghormati yang di-Pertuan Agong. Tidak, kalau kita lihat ini di media sosial semalam, saya lihat mereka menyatakan pendirian bahawa apa kuasa Agong untuk kita nak dengar, apakah sebab Agong untuk kita nak tunggu. Jadi ini sebenarnya satu penghinaan ke atas kita punya raja-raja Melayu di perlembagaan kita balik kepada rukun negara kita, yang di mana kedua ada kesetiaan kepada raja. Jadi sebab itu hari ini, bagaimana hari ini kita lihat bangsa asing yang tidak menghormati kita punya perlembagaan. Kalau itulah pemimpin yang kita tunggu-tunggu untuk menjadi pemerintah di negara kita, ini menjadi satu bana pembahaya yang besar kepada negara kita. Sebab itu saya mohon kepada yang di Pertuan Agong untuk benar-benar untuk membuat kajian berdasarkan rakyat. Kerana rakyat hari ini inginkan seorang pemimpin ataupun pembentukan kerajaan yang di mana masih berteraskan perlembagaan. Maksudnya kita mohon kepada pentadbiran ini dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam. Bukan kerana kita resis, kita tidak pernah resis, kita tidak pernah berdiskriminasi dalam agama dan bangsa. Jangan salah faham, kerana perpaduan ini dibentuk sejak merdeka lagi. Kita memberi laluan kepada mana-mana bangsa, daripada bangsa Cina, India, Kadazan Ivan Furuk, kita tak boleh bekerjasama. Tapi yang kita menjadi kerisauan kepada kita adalah ideologi yang dibawa oleh sebahagian besar ni bangsa asing yang cuba memusnahkan perpaduan di kalangan antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Ini yang kita khawatir. Sebab itu hari ini kita sangat mohon, kami memohon sangat jasa daripada pihak istana untuk benar-benar melihat wave yang dibawa oleh rakyat. Kerana rakyat ini mahukan pembentukan satu kerajaan yang di mana berteraskan lagi, yang saya sebut sekali lagi, oleh perlembagaan kita. Jangan sehingga kita hilang, kita lihat apa yang berlaku tentang setelah mereka menang beberapa kursi, yang kita rasa mereka sudah mula menunjukkan sifat bongkak sombong. Sebab itu saya sebagai aktivis, sahabat-sahabat saya, kita menyuarakan satu suara yang kalau hari ini tiada di kalangan parti untuk membuat satu penekanan, maka kami sebagai gabungan NGO Melayu Islam Malaysia dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat kita akan terus menjadi loudspeaker kepada masyarakat, kerana kita nak juga suara kita ni didengari dalam parlimen. Sebab selama ni suara kita ni macam tak sampai. Sebab itu peranan kita yang dekat dengan masyarakat ini sangat jelas. Sebab itulah saya punya pendirian dan juga rakan-rakan adalah mungkin saudara Ashraf mungkin nak tambah sikit. Okey, sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kekan Yusuf dan juga terima kasih juga semua rakan-rakan yang turut serta pada himpunan aman hari ini, khususnya Encik Tun dan juga ramai juga di sini adalah wakil-wakil dari NGO Pertubuhan Melayu Islam yang lain. Sebegitu tidak lupa juga ada dalam kalangan guru-guru silat yang turut berserta yang mewakili orang kata jalur pribumi itu sendiri. Yang mana hari ini kita berhimpun sebenarnya yang pertama sekali ingin tekankan untuk menambah daripada apa yang dikatakan oleh Kakanda Yusuf Azmi sebentar tadi. Kita nak nyatakan bahawa pertama sekali orang Melayu Islam tak pernah rasis. Betul. Kita tak pernah rasis, malah Islam sendiri dalam anjuran agamanya
tidak sama sekali pernah mengajar hamba-nya orang-orang umat Islam ini menjadi seorang yang rasis, orang kata membenci kaum sebegitu agama yang lain. Maka kami di sini juga mengecam segala tindak tanduk ataupun perbuatan di media sosial ataupun di mana-mana pun yang menyebar mesej-mesej yang berbau rasisme dan juga perkauman. Itu adalah teras yang pertama. Yang kedua, namun dalam pada itu kita di sini ingin merafak sembah ke bawah Duli Yang Maha Tuanku yang di-Pertuan Agong untuk kita menyatakan bahawa kami hadir dalam soal orang kata mohon untuk perkenan yang di-Pertuan Agong agar mempertimbangkan mengangkat sejumlah suara kelompok yang membawa obor suara masyarakat dalam kalangan Melayu Bumiputera. Kerana apa? Kita tengok apa yang berlaku pada PRU15 baru-baru ini secara jelas dan tuntas. Kita dapat lihat betapa orang-orang Melayu yang mana mereka sudah tak mahu dipandang hina. Selama ni orang Melayu dipandang hina, dicop sebagai orang yang bersekongkol dengan rasuah, dicop kononnya mengagungkan pemimpin itu dan ini dan sebagainya. Maka bila ada alternatif yang lain, suara telah terbukti orang Melayu akhirnya keluar daripada lingkaran yang mana menyatakan orang Melayu ini sanggup tunduk kepada perbuatan-perbuatan sedemikian. Akhirnya majoriti orang Melayu hakikatnya telah memilih sekumpulan kelompok yang mana yang membawa suara yang telah menepati komposisi suara orang-orang Melayu dalam Parlimen itu sendiri, Melayu Bumiputera. Justru takkanlah suara jumlah orang-orang terbesar ini yang membawa suara obor masyarakat Melayu Bumiputera dijadikan pembangkang dalam tanah air kita. Ini adalah satu yang tak masuk akal. Ini adalah satu yang sebenarnya mampu menjejas keharmonian dalam tanah air. Kerana apa? Pengalaman dalam tempoh 22 bulan di bawah kepimpinan yang terdahulu, bila saya sebut 22 bulan itu rasanya ramai semua tahulah, faham-faham sendiri. Dalam 22 bulan kepimpinan suatu masa dahulu, kita tahu bahawa negara kita sekian lama dibangunkan atas konsosiasional, iaitu bagaimana kita punya elit politik iaitu pemimpin Melayu, Cina dan juga India yang sanggup untuk orang kata berbincang dalam perkongsian kuasa. Tapi perkongsian kuasa itu kita faham bahawa dominasinya adalah atas komposisi kaum sendiri dalam tanah air kita. Apabila orang Melayu, kedudukan bangsa Melayu contohnya digugat dalam isu-isu yang terkait dengan contohnya, ini pengalaman sendiri yang lepas dan yang disebut oleh pemimpin-pemimpin yang dicop satu masa sebagai pengkhianat, kita tahu ada banyak isu-isu, antara yang terbesar adalah equity nasional, Equinas. Hak orang Melayu berani disentuh, berani diganggu-gugat oleh kelompok-kelompok sebegini. Kita tak nak. Itu belum lagi cerita ISIS. Itu bukan lagi cerita-cerita yang telah menjejaskan keharmonian kaum. Dan ini perlu berhenti supaya kita nak diberikan mandat dan pemimpin-pemimpin Melayu untuk konsolidate dan juga kita menjadi lambang contoh untuk membangunkan dan juga membantu membawa suara membela termasuk bukan sahaja orang Melayu, sebegitu kaum-kaum lain. Maka justru daripada itu, izinkan saya untuk membaca memorandum yang mana telah diputuskan dan ada ketetapan daripada seluruh ayah NGO kepimpinan yang ada di sini. Merafak sembah memorandum gabungan NGO Melayu Islam Malaysia. Merafak sembah pertimbangan yang di-Pertuan Agong mengangkat Perdana Menteri dan kerajaan atas suara teras masyarakat Melayu Bumiputera. Daulat tuanku, patik sekalian, dari gabungan NGO Melayu Islam Malaysia merafak sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong untuk memberi perkenan atas sembah permohonan kami selaku jelata untuk Tuanku atas kebijaksanaan yang tinggi menyelesaikan kemulut Parlimen yang tergantung dan mengangkat seorang Perdana Menteri dari gabungan yang telah mendapat pungutan suara teramai, utamanya dalam kalangan masyarakat Melayu Bumiputera. Keputusan PRU15 telah menjadi manifestasi kemahuan orang Melayu Bumiputera bagi mengangkat kepimpinan Melayu yang bersih dan stabil. Kerana itu, masyarakat Melayu Islam khususnya telah beralih kepada gabungan yang membawa aspirasi tersebut. Adalah diharapkan patik sekalian ini ke atas Tuanku untuk tidak membiarkan suara pimpinan Melayu Islam dan Bumiputera menjadi minoriti di bawah kerajaan naungan Tuanku. Kerajaan sewajarnya sudah dibentuk dan pembentukan ini perlulah disegerakan mengikut lunas Perlembagaan Persekutuan atas budi pertimbangan kebijaksanaan Tuanku yang di-Pertuan Agong, kerana masa yang panjang diambil mampu menjejaskan kestabilan atas faktor sosio dan ekonomi masyarakat. Kami yang memohon sembah
Daulat Tuanku, Gabungan NGO Melayu Islam Malaysia. Daulat Tuanku.